Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dalam sesi perbincangan kita kupasan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kalau pada sesi yang lalu kita dah sentuh bahaskan hadis yang ke-9 dalam urutan kitab Umdatul Ahkam, maka pada hari ini insya-Allah taala kita nak kupaskan hadis yang berikutnya. Iaitu hadis yang ke-10 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita bacakan terlebih dahulu teks Arabnya dengan terjemahan sebelum kita keluarkan faedah-faedah yang boleh dinukil, yang boleh dikeluarkan daripada kitab ini. Hadisnya berbunyi, An-Nu'aim Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Yang artinya daripada Nu'aim Al-Mujmir daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku pada hari kiamat dipanggil dalam keadaan putih di kepala dan memancarkan sinar kerana bekas wuduk. Maka siapa antara kamu boleh memanjangkan putih dan sinarnya, lakukanlah. Wa fil lafdhin li Muslim, ra'aitu Aba Hurairah yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila as-saqain thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Yang artinya, sedang dalam riwayat Imam Muslim, pernah aku melihat Abu Hurairah berwuduk. Dia membasuh wajah dan kedua-dua tangannya hingga sampai kepada kedua-dua bahunya. Kemudian dia basuh kedua-dua kakinya sehingga sampai ke paras betis. Selepas itu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat umatku dipanggil dalam keadaan putih bersinar di kepala dan kaki kerana bekas-bekas wuduk. Maka siapa antara kamu boleh memanjangkan putih sinarnya, lakukanlah. Wa fil lafdhin li Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'. Dan dalam riwayat Imam Muslim, aku mendengar kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhiasan seorang mukmin di akhirat menjangkau semua yang disentuh oleh wuduknya. Jadi dalam hadis yang panjang tadi ada beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan. Kita nak keluarkan lebih kurang 7 pengajaran utama daripada hadis tadi. Daripada Nu'aim Al-Mujmir, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku pada hari kiamat dipanggil dalam keadaan putih di kepala dan memancarkan sinar kerana bekas wuduk. Jadi antara pengajaran yang pertama yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini, kata para ulama, adalah anggota wuduk seorang Muslim, anggota wuduk seorang mukmin akan bersinar di hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita basuhkan muka kita ketika mana kita wuduk, insya-Allah pada hari kiamat kelak, hari akhirat, kita punya wajah akan bersinar pada hari tersebut. Kita basuh kedua tangan kita kan ketika wuduk, maka akan bercahaya insya-Allah di hari akhirat kelak. Kita sapu kepala kita, kita sapu telinga kita, kita basuh kaki kita, insya-Allah akan bercahaya bersinar di hari akhirat kelak.
Maka siapa antara kamu memanjangkan putih dan sinarnya, lakukanlah. Jadi berdasarkan lafaz ini ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama mereka berpendapat bahawa membasuh anggota wuduk melebihi batasan yang wajib adalah mustahab. Yang dimaksudkan dengan mustahab adalah disukai. Daripada mana mereka dapatkan dalil? Mereka dapatkan dalil daripada kata-kata ini. Siapa antara kamu boleh memanjangkan putih dan sinarnya, maka lakukanlah. Ini adalah pandangan sebagian ulama. InsyaAllah sebentar nanti kita akan lihat pandangan ulama yang kedua berkaitan dengan lafaz ini. Sedang dalam riwayat Imam Muslim, pernah aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwuduk. Dia membasuh wajah dan kedua-dua tangannya hingga sampai kepada kedua-dua bahunya. Jadi hadis ini juga menunjukkan tentang cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah dengan membasuh kedua tangan hingga ke bahu. Jadi Abu Hurairah dalam this particular riwayat mengatakan yang beliau ketika mana mengambil wuduk, dia tak stop berpada dekat siku, tapi dia akan lebihkan basuhnya sampailah ke bahu. Kan? Ini dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dia basuh kedua-dua kakinya sehingga sampai ke baras betis. Kan? Cara wuduk Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini adalah beliau bukan berpada hanya dengan membasuh kedua kaki sampai ke buku lali, tetapi beliau basuh lebih daripada itu hingga ke paras betis. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selepas itu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat umatku dipanggil dalam keadaan putih bersinar di kepala dan kaki kerana bekas-bekas wuduk. Jadi hadis ini sekali lagi menegaskan kepada kita anggota wuduk seorang mukmin seperti kepala dan juga kaki akan bersinar di hari kiamat kelak. Dan itu adalah cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengenal umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengenal umatnya melalui anggota wuduk yang akan bercahaya di hari akhirat kelak. Maka siapa antara kamu boleh memanjangkan putih sinarnya, lakukanlah. Pengajaran yang keenam yang boleh kita keluarkan, sebahagian ulama berpendapat bahawa kata-kata ini, iaitu kata-kata yang di atas ini, maka siapa antara kamu boleh memanjangkan putih sinarnya, lakukanlah. Sebahagian ulama berpandangan lafaz ini adalah bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini merupakan kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman bin Sahr, merupakan nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Adapun Abu Hurairah adalah gelaran yang diberikan kepada beliau. Jadi walaupun kata-kata ini diletakkan dalam hadis, berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan yang kata-kata ini yang suruh melebihkan, kan, memanjangkan putih sinarnya, ada di kalangan ulama berpandangan ini bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi berdasarkan pandangan para ulama yang mengatakan ini bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, golongan ulama ini mengatakan yang sunnahnya yang lebih hampir kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita basuh tangan sebagai contoh sampai ke siku sahaja. Tak perlu nak extend, tak perlu nak panjangkan sampai ke bahu, baik tangan yang kanan ataupun tangan yang kiri. Sama juga dengan kita basuh kaki, kan? Menurut para ulama yang mengatakan lafaz maka siapa antara kamu boleh memanjangkan putih sinarnya, lakukanlah. Menurut ulama yang mengatakan ini merupakan kata-kata Abu Hurairah dan bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpandangan bila kita basuh kaki berpada kita basuh sampai hingga ke buku lali sahaja. Tak perlu kita melebihkan basuhan hingga ke betis. Dan dalam riwayat Imam Muslim, aku mendengar kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perhiasan seorang mukmin di akhirat menjangkau semua yang disentuh oleh wuduknya. Jadi hadis ini menunjukkan tentang anggota wuduk kita akan bersinar di hari akhirat kelak. Saya teringat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi perkuburan Baqi' yang terletak dekat Madinah Al-Munawwarah berhampiran dengan Masjid Nabawi.
Maka Nabi SAW mengatakan, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Bila sahabat Nabi SAW mendengar perkataan tersebut, mereka pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang tinggal yang belum lagi wujud dekat muka bumi ini. Tetapi mereka beriman kepada aku. Jadi siapakah saudara-saudara Nabi SAW? Saudara-saudara Nabi SAW adalah kita semua yang tidak berpeluang bersemuka dengan Nabi SAW. Maka sahabat Nabi SAW tanya dekat Nabi SAW, bagaimanakah caranya Nabi SAW dapat mengenali umatnya di hari akhirat kelak. Kata Nabi SAW, Nabi SAW dapat mengenali umatnya menerusi anggota wuduk mereka yang bercahaya di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan orang-orang yang mana anggota wuduk kita akan bercahaya, bersinar di hari akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi SAW di hari akhirat kelak. Jadi hadis yang baru kita bacakan tadi yang sedikit panjang, dia menegaskan tentang kelebihan berwuduk menurut pandangan Islam. Jadi sampai di sini sahaja yang ingin kita kupaskan, kongsikan untuk sesi kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang akan datang untuk membahaskan hadis yang ke-11 menurut urutan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sesi kali ini saya berpada dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.